Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Okey, yang di belakang semua okey? Okey ya, suara saya jelas? Jelas. Ada berpasir-pasir ke? Tak ada ya? Jelas ya? Sebentar ya. Number 1, number 2. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung pengajian kitab kita. Kita berada di muka surat yang ke berapa? 249. Okey. 249 ya. Tak apalah, cerita panjang juga ni 249. Nampak pendek kan? Okey, baik, muslimah semuanya, kita akan mulakan pengajian di muka surat 249 bab yang ke-27 bertajuk Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat. Dalam perbincangan ini dibawakan kepada kita dengan sebuah doa yang terdapat dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-101. Doa ini diambil hujungnya saja ya. Saya nak baca dari awalnya. Okay, mungkin kalau sesiapa yang ada apps Al-Quran boleh buka apps Al-Quran, lihat surah Yusuf ayat 101. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ardi. Anta waliyyi. Okay, baru masuk kepada yang dalam kitabnya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Maksudnya, Tuhanku, Engkau telah melimpahkan kepadaku dengan sebahagian dari kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu takwil ataupun takwil mimpi di sini. Fatiras samawati wal ard. Tuhan yang memiliki ataupun yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ini doa Nabi Yusuf. Minggu lepas kita belajar doa siapa? Fitri ada? Minggu lepas kita belajar doa Nabi Ayyub. Jadi minggu ni kita belajar doa Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, Nabi Yusuf alaihi salam anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Okey, ada berapa adik-beradik dia? 11. Bukan 12. 11 ke 12? 11. Confident ya? Okey, 11. Apa beza surah Yusuf dengan surah-surah yang lain? Ataupun apa beza kisah Nabi Yusuf ni dengan kisah Nabi-Nabi yang lain? Siapa tahu? Beza
Kita ada banyak kisah Nabi kan? Minggu lepas kita belajar tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Minggu ni saya nak bawakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum kita masuk kepada doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf ini. Kalau kita lihat pada kisah penceritaan yang Allah Subhanahu wa taala rekodkan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Yusuf ini, Allah rangkumkan ia dalam satu surah. Ini beza. Okay, kalau kita baca kisah Nabi Adam, kita akan dapati kisah Nabi Adam ni ada dalam beberapa surah. Maknanya bukan satu surah saja. Dan kisahnya terpisah-pisah. Okay, ada Allah letakkan dalam surah Al-Baqarah, ada Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam surah yang lain, begitu. Sama juga dengan kisah Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah para nabi ini, Allah muatkan dalam pelbagai surah. Tapi kalau kita nak cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Allah muatkan kisah Nabi Yusuf ini dalam satu surah sahaja. Dan namanya pun surah Yusuf. Maknanya daripada awal kisah Nabi Yusuf ni sampailah akhir, Allah ceritakan dalam satu surah dan dia tak ada kita kata sambung dalam surah lain, begitu, tak ada. Dia straight, episodnya bersambung-sambung dalam satu surah dan tidak ada kisah lain yang masuk antara kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yusuf ini. Dan menariknya tentang Nabi Yusuf ni, Allah ceritakan sejak dia kecil hinggalah dia dewasa. Berbeza dengan kisah Nabi yang lain. Kalau kisah Nabi Ayyub, kita ingat pada minggu lepas kita bincangkan, Allah masukkan dalam Al-Quran masa Allah dah uji dia. Tapi ada tak Allah ceritakan tu masa dia kecil, dia kahwin ke, masa dia dewasa ke apa kan? Tak ada. Allah cuma kisahkan satu part je. Tapi kalau Nabi Yusuf ni, Masya Allah Tabarakallah, kisah dia adalah kisah yang panjang yang menceritakan kepada kita bagaimana liku-liku kehidupan seorang manusia biasa. Itu cantik dia. Kerana apa? Bila kita lihat sebab penurunan kisah ini ialah bila ada di kalangan sahabat pada masa itu minta supaya Nabi SAW menceritakan kepada mereka dengan sebuah kisah yang mereka tak pernah dengar, yang mereka nak dengar, yang mana tak pernah ada orang ceritakan kepada mereka. Jadi Nabi SAW, Allah berikan kepada baginda dengan wahyu. Allah berikan baginda dengan kisah ini sekaligus untuk diceritakan kepada para sahabat sebagai bukti kenabian baginda SAW. Yang mana pada waktu itu Nabi tak hidup pada zaman Nabi Yusuf. Tapi bagaimana Nabi SAW dapat ataupun mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf ni daripada A sampai Z? Daripada Allah. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda, lalu baginda sampaikan kepada para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita hingga ke hari ini yang kita baca dalam Al-Quran surah Yusuf itu. Ayat yang keempat dalam surah Yusuf, saya nak bawa satu persatu bagaimana fasah kehidupan Nabi Yusuf ini. Walaupun tak semuanya, tapi ada poin-poin penting yang saya nak ambil untuk saya relatekan dengan perbincangan kita di bab yang ke-27 ini. Allah ceritakan ketika Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yusuf bermimpi. Betul? Tahu kisahnya? Saya yakin ramai antara kita yang tahu tentang kisah mimpi Nabi Yusuf. Kalau kita buka surah Yusuf pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Yusuf ni. Allah kata, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Nabi Yusuf dia mimpi. Bila dia mimpi,
esoknya dia ceritakan kepada ayah dia. Dia kata kepada ayah dia, wahai ayahku, aku mimpi, aku nampak ada 11 bintang. Ahada asyara kaukaba wasyamsa, ada matahari, wal qamara, ada bulan. Ra'aituhum li sajidin. Ada satu matahari, ada satu bulan, okey, dan 11 bintang. Dia nampak mereka ini ra'aituhum li sajidin. Aku lihat 11 bintang, satu bulan, satu matahari ini sujud kepada aku. Bila Nabi Yaqub dia mendengar mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, pada masa tu belum lagi jadi nabi sebab dia budak kecil lagi. Ya, dia ceritakan kepada ayahnya tentang mimpi ini. Nabi Yaqub dia kata kepada Nabi Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anak aku, janganlah engkau menceritakan mimpi engkau ala ikhwatika, kepada adik-beradik engkau. Fayakidu laka kaida, mereka akan membuat makar, maknanya mereka ni akan plan something yang menyebabkan engkau ni binasa. Kemudian Nabi Yaqub kata apa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini kepada manusia adalah musuh yang benar-benar nyata. Pesanan Nabi Yaqub alaihi salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam ialah jangan ceritakan mimpi itu kepada adik-beradiknya. Kerana seorang ayah ini dia tahu anak-anak dia ni perangai macam mana. Kita sebagai ibu kita tahu kan anak kita ni macam mana. Anak kita yang along ni adakah perangai dia macam Kak Long kawasan? Anak kita yang tengah ni kan, Angah ni macam mana pula perangai dia. Yang bongsu ni lain sikit. Nabi Yaqub tahu anak-anak ni perangai dia macam mana. Dan yang jelas kelihatan, Nabi Yaqub jelas kelihatan, dia nampak anak-anak dia yang lain ni selalu cemburu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Mungkin kerana keprihatinan yang lebih lah yang dia berikan kepada yang kecil ni. Biasa kita kalau anak yang paling kecil kan kita selalu lebih prihatin kan? Ke tak? Ke tak macam tu? Oh, anak yang last tak biarlah nak jadi apa biar. Nak terlengkup ke biarlah. Budak kecil. Tapi kebiasaannya kita kalau anak yang paling kecil ni kan kita lebih prihatin lah sebab kita rasa anak kita yang lain semua dah besar. Dah boleh jaga diri, ya, dah boleh fikir, dah boleh. Ni yang kecil ni lah, sebab kita prihatin, kita tak nak apa-apa jadi pada dia kan. Begitu juga pada diri Nabi Yaqub. Bukan kerana pilih kasih, bukan kerana dia lebihkan Nabi Yusuf, bukan begitu. Tapi kerana keprihatinan yang lebih lah, itu biasa. Yang ada pada ibu bapa, itu biasa. Kita senang kata macam ni ya muslimah. Agak sukar kita ni nak memberikan kasih sayang yang sama rata. Dia agak mustahil. Kita dengan anak-anak pun begitu. Ada mungkin antara kita yang lebihkan anak kita yang first. Kan sebab dia kerja ke apa bagi kita duit. Ada orang macam gitu. Mungkin ada yang lebihkan anak dia yang tengah kan. Mungkin sebab dia bijak ke apa kan. Sebab kasih sayang ni dia benda yang subjektif. Susah. Sebab tu kadang-kadang kita ni sebagai anak pun kadang-kadang kita ada rasa kecil hati dengan mak ayah kita. Kadang-kadang saya kata. Kan, dah ngangguk kan betul maknanya. Itu normal, normal dalam keluarga. Kita rasa kenapa mak lebihkan abang tu kan. Kenapa mak lebihkan kakak tu kan. Mak kita, yelah dia susah. Mak kita saja gitu kan. Yelah dia susah tak macam kau banyak duit. Mak kita kadang-kadang dia keluarkan ayat sedemikian. Itu antara sebab-sebabnya kenapa kadang-kadang mak kita lebihkan yang ini, lebihkan yang itu. Kerana dia melihat
background kita macam mana, situasi kita, pekerjaan dan sebagainya. Itu normal dalam kekeluargaan. Sama juga dalam kisah keluarga Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi jangan timbulkan spekulasi, oh Nabi Yaqub ni lebihkan Nabi Yusuf. Yang patut pun Nabi Yusuf tu kena buang adik-beradik dia. Jangan sebut begitu. Sebab ini kita cerita tentang seorang Nabi yang memberikan contoh kepada kita tentang kehidupan biasa yang berlaku dalam family. Dalam keluarga je begitu. Ada kita terlebih, ada kita terkurang kan. Ada kadang-kadang kita biarkan, itu masalah juga. Biarkan jangan Ada kadang-kadang yang mak dia biarkan kan, tak suka apa. Ini tak boleh. Yang itu tak boleh. Itu Nabi Yaqub tak tunjukkan. Okey, Nabi Yaqub tidak tunjukkan yang dia biarkan anak-anaknya. Itu tidak ada contoh langsung daripada baginda. Cuma yang Nabi Yaqub tunjukkan kepada kita bagaimana baginda ini dia melebihkan sedikit kasihnya kepada Yusuf. Dan juga adik dia Bunyamin. Ada disebutkan begitu. Namun yang menariknya saya nak bawa tentang kisah Nabi Yusuf ini berkenaan dengan mimpi. Nabi Yaqub tadi kata apa dengan dia? La taqsus. Jangan ceritakan mimpi itu kepada adik-beradik kamu. Ini adab kita ketika bermimpi. Sunnahnya ketika kita bermimpi ni ya muslimah, jangan cerita dekat orang apa yang kita mimpi. Jangan keluar lagu semalamku bermimpi. Ni semua lagu tak main lah ni. Jangan, tak payah. Tak payah nak cerita-cerita je tu kat orang, tak payah. Sebab kita tak tahu siapa yang mengkhianati kita. Mungkin ada orang dia tahu kenapa kita mimpi sedemikian. Contohnya dalam kisah ini, Nabi Yaqub dia tahu kenapa anak dia mimpi begitu. Kerana itu adalah tanda kenabian bagi diri anak kecil ini. Tapi kalau ia diceritakan kepada adik-beradiknya yang lain, dan kemungkinan besar adik-beradiknya ini tahu takwil mimpi tu kan. Oh, Yusuf mimpi macam ni lah. Kita sujud dekat dia tu maknanya. Kau tak fikir kan dia bincang adik-beradik? Kau tak fikir ke? Kita sujud dekat dia tu. Maknanya nanti dia akan jadi orang yang besar. Kecil-kecil bapak dah. Okay. Kecil-kecil ni saya guna ayat saya. Kecil-kecil bapak dah lebihkan dia. Ni kalau jadi Nabi, apatah lagi bapak akan lebihkan dia. Kita kena musnahkan dia. Sebab itu Nabi Yaqub ingatkan kepada anak dia, jangan ceritakan kepada adik-beradik kamu tentang mimpi tersebut. Ia jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ada menggariskan beberapa panduan ketika kita ni sebagai seorang Muslim, kita tidur lalu kita bermimpi. Pertama, Nabi SAW ingatkan, mimpi yang baik ini adalah daripada Allah. Itu dia spray nyamuk ke apa? Spray nyamuk Lipas tak keluar jalan sini Jangan sana okey. Saya takut tiba-tiba merayap ni macam sini. Saya lari dulu. Risau pula saya. Kalau bunyi gini saya dah takut. Itu kelemahan saya. Okey, tak apa. Kita lihat di sini. Nabi SAW. Okey, Nabi kata, mimpi ni dia ada beberapa jenis. Mimpi yang baik daripada Allah. Kebiasaannya mimpi yang buruk adalah daripada syaitan. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita. Okay, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Siapa di kalangan kalian dia bermimpi sesuatu yang dia suka, maka janganlah dia menceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang dia cinta. Maknanya Nabi nak kata pada kita, bila kita mimpi yang baik ini ya muslimah, jangan kita cerita-ceritakan pada orang. Nak cerita boleh, tapi bukan dengan semua orang. Dalam riwayat yang lain, status hadisnya adalah sahih. Nabi kata apa? La taqsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin. Ada dua jenis orang yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata, jangan kalian ini menceritakan mimpi kalian melainkan kepada orang yang alim
atau orang yang kalian ingin mendapatkan nasihat daripada dia? Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu tadi kan, dia mimpi, dia ceritakan kepada ayah dia, ni ayah dia adalah orang yang dia sayang. Okey, yang dia percaya. Sebab tu dia cerita kepada ayah dia. Dan ayah dia pesan apa tadi? Jangan cerita dekat orang lain. Kerana begitulah sunnahnya. Pertama, sebab apa? Kita tak tahu siapa yang dengki pada diri kita. Dan yang kedua, kebiasaannya mimpi ini bila ia ditakbirkan ataupun ia ditakwilkan, ia akan jadi sebagaimana yang ditakwilkan. Ini juga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jika kita salah mentakwil sesebuah mimpi, kemungkinan besar ia boleh menjadi sesuatu yang salah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Kalau ada teman kita yang cerita tentang mimpi dia, dengar sahaja. Jangan cerita, aku rasa tak ada. Okey, nak letak ajinomoto ke letak garam gula tu tak ada. Ini adab kita. Kalau orang cerita, kita doakan yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang terbaik, yang baik-baik. Sudah, doakan yang begitu saja. Tapi jangan kata, aku rasa memang besok betul-betul lah orang Minang kau macam tu. Tak ada. Tak ada sebut macam tu lah. Kita jangan takwilkan mimpi tersebut. Ini sunnah lah ya ketika kita bermimpi. Mimpi yang baik. Tapi ada mimpi yang buruk. Nabi ceritakan. Okay, tadi kalau mimpi yang baik macam mana? Ini kanan kiri? Sini kanan. Tapi sebelah sana sini kanan Sama, sini kanan. Okay. Saya lupa nak sebut. Ada sebuah riwayat yang Nabi SAW menyatakan bila seseorang itu dia mimpi-mimpi yang baik, falyahmadillah. Hendaklah dia bertahmid, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Okey. Jangan ceritakanlah ya kepada sesiapa. Ketiga, kalau nak cerita, melainkan pada orang yang kita percaya tadi. Orang yang alim atau nasih. Nasih ni maksudnya orang yang memberi nasihat. Baik, dalam hadis yang sama, yang tadi saya baca hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, Nabi sebutkan tentang mimpi yang baik terlebih dahulu. Kemudian di sini, dalam hadis yang sama, Nabi SAW sebutkan dengan mimpi yang buruk. Kalau kita mimpi buruk ni macam mana? Nak buat apa? Mimpi buruk ni takut ke tidak? Mimpi buruk ni takut ke tidak? Saya nak sebutkan begini. Jika pada mimpi yang baik tadi Nabi katakan jangan ceritakan, sama juga dengan mimpi yang buruk. Okey, jangan ceritakan. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wa idza ra'a ma yakrahu. Kalau sekiranya seseorang itu dia mimpi sesuatu yang dia tak suka. Maknanya mimpi itu buruk lah. Okey? Mimpi yang buruk ini Nabi kata falyata'awwaz billahi min syarriha. Hendaklah dia memohon perlindungan Allah dari kejahatan mimpi buruk itu. Maknanya kita membaca ta'awuz. Baca ta'awuz maknanya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mimpi baik tadi baca alhamdulillah. Kalau mimpi buruk baca ta'awuz. Okey? Saya letak ta'awuz saja sebab nanti nak tulis panjang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca ta'awuz. Nabi kata apa? Wal yata'awwaz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Ada dua perkara di sini yang Nabi SAW sebutkan. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan mimpi itu dan kejahatan syaitan. Sebab tadi awalnya Nabi kata mimpi ini kalau ia buruk, kebiasaannya datang daripada syaitan.
yang nak menakut-nakutkan jiwa kita, hati kita, nak buat kita rasa sedih. Ni memang kerja dia begitu. Kita kalau mimpi buruk kita rasa takut kan? Rasa takut, kemudian kita mungkin dah tak boleh nak tidur lena, sampai esok pagi kita ingat kenapa mimpi macam gitu, memang ada petanda tak baik ke apa dan sebagainya. Ini memang dia nak buat jiwa kita ni tak tenang. Sebab itu Nabi kata apa? Kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang mana kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan mimpi itu dan juga keburukan ataupun kejahatan syaitan. Baik, seterusnya Nabi SAW menyebutkan waliyatful atau waliyatfil thalathan. Hendaklah dia meludah 3 kali. Nak ludah macam mana tu? Jangan ludah seorang-seorang Saya tak ajar dulu seseorang. Sebelah kiri. Okey? Ludah 3 kali sebelah kiri. Meludah 3 kali sebelah kiri ini, Nabi SAW perintahkan kepada kita. Okay. Nabi kata, waliyatful thalathan. Maksudnya hendaklah dia tu, ludah ni maksudnya kita cuma hembus sahaja. Hembus dengan hembusan yang ada air sedikit di sebelah kiri kita. Sebab macam ni, kadang bila kita mimpi ni kan, dia betul tau, mimpi buruk ni betul. Kemudian syaitan tu dia masih lagi kat situ, dia tengok kita. Kan? Kadang mimpi ni daripada jin yang jahat lah. Dia dekat situ, dia tengok kita. Dia berada sebelah kiri kita. Sebab tu kita ludah sebelah kiri. Kita nak halau dia pergi. Sebagai satu bentuk yang kita ni tak suka pada apa yang dilakukannya. Baik, seterusnya. Kita ada yang ketiga di sini. Nabi SAW kata apa? Wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurra. Dan janganlah dia menceritakan mimpi buruk itu tadi kepada sesiapa pun. Mimpi itu tidak akan memudaratkan dia. Okey, kita jangan cerita pada sesiapa, insya-Allah mimpi itu tidak akan memudaratkan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ada memberikan kepada kita dengan 2 lagi situasi. Sebelum saya kata jangan ceritakan siapa-siapa tu, saya nak letak nombor 3 yang ini. Okey, dalam hadis yang 1 dengan 2, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksud nombor 3 saya ambil riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Pada riwayat yang ketiga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang dia ada mimpi buruk, falyakum falyusalli. Hendaklah dia bangun dari tidur tu, dia melaksanakan solat. Okey, ni sunnahnya juga. Kita bangun melaksanakan solat. Maknanya solat sunat mutlak lah. Seterusnya yang keempat, mungkin lepas solat tu kita nak tidur lagi, nak tidur semula. Nabi kata hendaklah dia ini wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaih, dia tukar posisi tidur dia. Kalau tadi kita baring sebelah kanan, kita tukar sebelah kiri. Kalau kita baring sebelah kiri, kita tukar sebelah kanan. Itu maksudnya posisi itu ditukar. Okey? Ubah posisi tidur. Baik, barulah tadi kita masuk yang kelima. Lepas tu kita jangan ceritakan pada sesiapa. Mudah-mudahan mimpi itu tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Seterusnya yang keenam, saya kata lupakanlah mimpi itu. Kadang-kadang kita ni asyik teringat sangat mimpi tersebut yang buat kita tak tenang. Jadi bila Nabi kata jangan cerita tu, maksudnya jangan ingat-ingat lagi lah. Jangan kita nak bawa mimpi tu berhari-hari ke apa kan. Sebab ia mimpi yang tak baik daripada syaitan. So kita mohon dah tadi perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tidak ada perkara-perkara buruk yang berlaku kepada diri kita melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adab ketika seseorang itu dia bermimpi baik dan juga bermimpi buruk. Dan di sini Nabi SAW juga ada menyebutkan tentang mimpi tadi. Okey, bila dah berada dalam keadaan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ni kan, kalau mimpi yang baik ni pun begini.
Kita kalau nak ceritakan juga mimpi yang buruk ni tadi kan, syaratnya masih juga sama sebagaimana syarat yang ini. Tidak boleh diceritakan kepada sebarangan orang, melainkan orang itu orang yang kita percaya, yang kita nak dapatkan nasihat ataupun pandangan daripada orang tersebut. Ini dibolehkan. Cuma jangan diceritakanlah, jangan letak dekat Facebook ke apa. Semalam saya mimpi gini, apa tandanya? Kita letak macam tu dekat Facebook kita. Masuklah dekat TikTok apa, ambil video. Semalam mimpi tahu, kita mimpi gini. Siapa tahu tanda dia beritahu kita ya. Letak ruangan komen. Sila komen. LNS, like and share. Mungkin kita kata gitu kan. Jangan buat macam tu. Saya faham, sekarang kita zaman teknologi, media sosial kan, kita ada pelbagai macam medium lah kata untuk meluahkan rasa untuk kita share apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi tak semua, ya, tak semua perkara boleh untuk kita kongsi, antaranya lah mimpi itu tadi. Jadi hati-hati. Inilah yang sebagaimana diajarkan Nabi Yaqub itu tadi kepada Nabi Yusuf. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu dia bermimpi. Okey, baik. Terus kita pergi kepada yang berikutnya. Setelah kita nampak tadi Nabi Yusuf dia menceritakan tentang kisah dia bermimpi, kemudian kita dapati kisah itu dia bersambung kepada episod yang berikutnya. Yang kita nampak begini, walaupun adik-beradik ni dia tak tahu tentang mimpi tersebut, tapi masih dengki tu memang ada. Inilah yang menyebabkan berlakunya perpisahan antara Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub. Apabila adik-beradik dia ni kan, abang-abang dia ni semua buat satu rencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Asalnya nak bunuh, tapi ada pula tangan mereka kata, jangan bunuh, tak apa, kita buang je saja budak ni dekat perigi buta macam tu kan. Jadi Allah ceritakan mereka betul-betul melakukan hal itu setelah mereka pujuk Nabi Yaqub. Asalnya Nabi Yaqub ni tak benarkan untuk bawa Nabi Yusuf bersama untuk mengembala kambing tu kan, tapi mereka kata tak apa, kita nak bawa Yusuf ni sama dengan kita, jadi kita bawa dia main-main lah. Macam kita nak bawa budak pergi playground macam tu. Kata kan, tak apalah bawa dia pergi playground sesekali, tapi ada niat jahat nak bunuh budak tu. Namun inilah kita kata kalau adik-beradik jugalah masih lagi ada rasa simpatinya, takkanlah kita nak bunuh adik kita. Jahat macam mana kita ni pun tak apalah, kita buang je macam tu kan. Yang penting tak bunuh dia. Apa yang mereka buat? Mereka tangkap serigala, mereka ambil baju Yusuf, mereka pulang, mereka beritahu kepada ayah mereka dengan air mata buaya mereka ni. Dengan air mata yang palsu ni, nangis dekat depan ayah mereka, kata Yusuf telah dimakan serigala. Ini baju yang berlumuran darah tu, darah palsu sebenarnya, yang ditunjukkan kepada ayah mereka Nabi Yaqub. Tapi Nabi Yaqub ni dia yakin Nabi Yusuf masih lagi hidup. Nabi Yaqub ni dia yakin bahawa ini adalah rencana dari anak-anak dia yang memang dengki sejak dulu lagi pada adik mereka ni Yusuf. Namun yang menariknya kita lihat ya, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Yusuf sejak kecil lagi, nampak tak? Kecil lagi tu kan, ada konflik adik-beradik. Orang kata waktu umur macam ni tak faham benda lah. Tak faham benda lagi, budak kecil. Tak faham apa lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan konflik dalam keluarga itu dia berlaku sejak kita kecil lagi. Dan itu berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang akhirnya apa berlaku? Adik-beradik dia buang dia masuk dalam perigi buta dan mereka jual dia. Dengan pedagang yang datang untuk mengambil air, rupanya ada budak dalam tu. Ingatkan ada air. Tarik-tarik tu, timba tu, ada anak kecil. So di sini mereka ni adik-beradik ni tak nak Nabi Yusuf ni kembali kepada ayah mereka. Mereka kata ini barang kami ni. Budak ni budak kami. Mereka kata kepada pedagang ni budak kami. Kita boleh jual je dengan awak. Awak bawa dia pergi tempat yang jauh. Jadi mereka jual adik mereka ni dengan pedagang tu dengan harga yang murah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Dengan harga yang murah, Nabi Yusuf pada masa itu diam je. Sebab apa? Dia takut. Budak kecil kan? Dia takut. Tadi dah masuk dah dalam ni. Daripada orang tak bunuh aku, aku bunuh kan. Jadi diam dia. Pedagang ni bawa dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia dibeli oleh seorang menteri. Alhamdulillah, Allah letakkan Nabi Yusuf di bawah jagaan orang yang memiliki status. Maknanya hidup dia senang ketika dia duduk dalam rumah menteri ini. Dia dibesarkan dalam situasi yang Masya Allah Tabarakallah, situasi yang dianggap sebagai anak. Sebab bila menteri ini pulang, dia pulang ke rumah, dia cakap kepada isteri dia, muliakan anak ini. Muliakan anak ini, maknanya jaga budak ni dengan baik. Ini satu bentuk penghormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yusuf. Kita nampak begini, Allah berikan dia dengan satu ujian, kemudian Allah keluarkan dia daripada ujian tersebut, Allah letakkan dia pada tempat yang baik. Tapi kita juga faham, langit tak sentiasa cerah. Betul? Hidup kita akan ada ujian yang silih berganti. Nabi Yusuf AS membesar dalam keadaan yang begitu helok, orang kata. Faham maksud saya? Maknanya dia membesar sebagai seorang remaja yang begitu tampan, sehingga ibu angkatnya tak mampu menahan matanya melihat ketampanan anak angkatnya sendiri. Kita kata, ada ke cerita macam tu? Ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Dia goda Nabi Yusuf. Ya? Imra'ah Al-Aziz, dalam Al-Quran Allah ceritakan, bila dia tak tahan lihat ketampanan anak angkat dia ni yang begitu elok ni, handsome sangat ni, dia pun akhirnya buat satu rencana untuk memujuk, menggoda anak angkat dia sendiri supaya bersama dengan dia. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'azallah. Aku takut kepada Allah. Ini ungkapan Nabi Yusuf. Sebab itu ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata ada 7 golongan manusia yang mana mereka ini mendapat naungan Allah pada hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Nabi sebutkan seorang pemuda yang mana dia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, seorang wanita yang memiliki status, dia ada harta, ada pangkat. Tapi apa kata pemuda ini? Qala inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Pemuda yang begini, Allah letakkan ia di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Sebagai satu bentuk keistimewaan yang Allah berikan kerana dia mampu melawan godaan wanita. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Ibu angkatnya ni cantik. Ya, bukan calang-calang wanita. Yang kita kenal namanya dengan Zulaikha kan. Tapi itu riwayat Israiliyat lah. Dalam Al-Quran tak sebut namanya. Dalam Al-Quran sebut Imra'ah Al-Aziz. Isteri kepada menteri. Nama Zulaikha ni kita dapat daripada riwayat-riwayat lah yang tidak sahih. Ya, jadi sebab tu saya tak sebut namanya tadi. Cuma saya sampaikan di sinilah. Dan sampai orang kata kan, cinta antara Nabi Yusuf dan Zulaikha kalau buat kad kahwin tu. Biasa tak dulu-dulu nampak? Kalau ada orang buat kad kahwin, nanti dia letak kat belakang kad dia tu. Satukanlah kami seperti mana cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha. Amboi. Kadang-kadang ni orang buat kata-kata pun tak agak-agak. Ketidaksahihannya itu jelas terselah. Kita pun kalau nak petik apa-apa kata ni, kena ingat juga. Jadi yang kita lihat dalam kisah ini, Nabi Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia dalam satu situasi yang mencabar ni. Ibu angkat dia yang dianggap sebagai ibu dia sendiri yang dah jaga dia sejak dia kecil tu, tiba-tiba ajak dia buat perkara yang mungkar. Berlakulah insiden tarik-menarik. Okay? Berlaku insiden tarik-menarik. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Saya tak bacalah ayatnya. Kalau baca surah Yusuf memang Allah ceritakan. Sehingga lari Nabi Yusuf ini, akhirnya Zulaikha kejar. Daripada belakang, Zulaikha tarik baju dia. Isteri menteri ni tarik baju dia daripada belakang. Dan pada waktu itu terserempaklah suami dia di hadapan tu juga. Bes kena tangkap. Oh. Macam mana ni? Nak cakap apa?
Kita lihat gini Muslimah. Orang kalau dia tak baik, waktu itu juga ada je idea yang dia nak buat untuk melepaskan diri dia. Imra'ah Al-Aziz pada waktu itu terus dia menangis di hadapan suami dia. Dia kata apa? Apakah balasan yang akan kau kenakan kepada orang yang cuba untuk menggoda isterimu sendiri? Dia cakap macam tu kat depan suami dia. Terperanjat Nabi Yusuf, bukan tadi kau kejar aku ke? Macam tu kan cerita dia. Dek ni, bukan tadi dia kejar kita, bukan tadi ya Allah ajak kita kan. Tiba-tiba pula dia kata kita nak kat dia. Suami dia terperanjat, takkanlah budak ni nak buat macam tu kan dekat isteri dia. Kita dah jaga dia. Dah didik dia, dah membesar, berikan kesenangan kepada dia. Tiba-tiba pula dia nak goda isteri saya. Mungkin dia terperanjat begitu. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan Nabi Yusuf. Ada di kalangan bijak pandai pada waktu, ada kata di kalangan ahli keluarga yang ada di situ, yang menyaksikan situasi itu. Dia kata apa? Allah ceritakan, kalau yang koyak itu daripada belakang, bermakna yang salah adalah isteri kamu. Kalau koyak itu daripada depan, yang salah itu adalah lelaki ini. Tapi koyak daripada mana tadi? Belakang. Macam mana orang nak koyakkan baju daripada belakang? Kalau kita, boleh koyak baju daripada belakang? Tak boleh. Mesti ada orang lain yang koyakkan daripada belakang tu, orang tarik kan? Menteri ni, bila dia tengok baju Nabi Yusuf yang koyak daripada belakang, dia kata kepada Nabi Yusuf, lupakan saja apa yang berlaku. Wah, senang je cakap. Lupakan saja, Yusuf, lupakan saja apa yang berlaku. Ya, dia minta maaf kepada Nabi Yusuf tentang perangai isteri dia ni kan. Dan dia kata kepada isteri dia, kau bertaubatlah. Mohon ampun kepada Tuhan atas dosa yang kau buat. Kisah ini, tadi kita lihat kisah ini, dia berlaku dalam istana. Yang mana, macam mana kisah tu boleh viral? Kalau dalam bahasa kita hari ini, dia tular. Sampai orang Mesir ni tahu kisah yang mana Zulaiha ataupun Imra'ah Al-Aziz ni berkenan dengan anak angkat dia sendiri. Di kalangan isteri-isteri pembesar ni, isteri-isteri menteri lah biasa kan. Kita kalau tai-tai semua kawan dengan tai-tai macam tu kan. Semua kawan-kawan dia yang tai-tai ni, yang isteri-isteri menteri ni pun mengata Imra'ah Al-Aziz ni. Dengan kata macam ni lah, teruk si Zulaiha tu dengan anak angkat sendiri pun nak. Macam tu lah orang kata. Dengan anak angkat sendiri pun nak, ya Allah. Kalau ayat kita lah kan, macam nak tak ada lelaki lain. Anak angkat dia jaga, dan macam anak sendiri pun nak. Orang cakap macam tu. Viral kata-kata yang begitu. Zulaiha ni tak puas hati. Kata, anak angkat Nak tengok anak angkat ke bukan anak angkat? Ini kisahnya yang Allah ceritakan. Imra'ah Al-Aziz dia jemput isteri-isteri pembesar ni datang ke rumah dengan tujuan untuk memperlihatkan bagaimana Nabi Yusuf yang korang kata dengan anak angkat sendiri pun nak. Macam tu kan? Kita pernah dengar kan kisah bagaimana wanita-wanita ini mereka terpotong jari mereka sendiri. Terpotong jari mereka sendiri bila Nabi Yusuf tu jalan dekat depan, tak berkelip mata lihat. Sampaikan ada di kalangan mereka, ini adalah malaikat. Maknanya handsome sangat tu. Sampaikan terhiris jari pun tak sedar. Kita kalau terpotong jari sikit mesti sakit kan? Apa reaksinya? Iyalah, darah keluar, kecoh satu rumah kita. Sikit je. Ini dia terhiris tau. Tak sedar, darah menitis ni tak sedar. Kerana asyik sangat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Saya nak kata gini Muslimah. Daripada kisah itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingin beritahu kepada kita, kita ni orang perempuan kena jaga mata kita. Kita selalu marah orang lelaki tak jaga pandangan kan, betul tak? Kita kata, mata keranjang lah, kita kata orang lelaki mata keranjang, tak boleh tengok perempuan dahi licin. Tengok perempuan cantik je mata melilau, tengok gini, kita marah orang lelaki. Tapi kita lupa, Allah ingatkan kita ni orang perempuan, kita pun mata jangan melilau tengok orang lelaki.
Biasa tak dengar orang kata, awak orang perempuan jaga mata. Jarang kan kita dengar macam itu kan. Hari ini saya nak beritahu. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-31, Allah kata kita ni orang perempuan yang beriman kepada Allah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Bermakna perintah menundukkan pandangan itu ia bukan hanya kepada kaum lelaki, tetapi menundukkan pandangan juga berlaku kepada kaum wanita. Wanita yang beriman, Allah sebutkan dalam ayat ini surah An-Nur pada ayat yang ke-31, wanita-wanita yang beriman, tundukkan pandangan kalian. Kerana apa? Sejarah telah membuktikan kepada kita, oleh kerana mata nafsu tak mampu terkawal. Oleh kerana mata Imrah Al-Aziz itu tadi yang melihat ketampanan anak angkat dia, yang dia tak kawal pandangan mata dia, yang hari-hari dia nampak ketampanan anak angkat yang dah sebenarnya dia jaga daripada budak tu kecil, mata dia tak boleh kawal hingga nafsu dia membuak-buak untuk bersama dengan anak angkat dia sendiri. Kerana apa? Mata dia. Sama juga dengan kawan-kawan Zulaiha ni, Imra'ah Al-Aziz itu tadi, kawan-kawan dia, mereka juga tak mampu untuk menahan pandangan mereka sehingga jari yang terhiris pun tak rasa. Itu yang orang kata, kita kalau nampak sesuatu, mungkinlah kita nampak lelaki tu handsome sangat, kita jalan, kita tak sedar ada tiang kat depan, betul? Langgar tu. Adapun ada longkang kat depan tu, dia masuk dalam longkang, ya Allah. Matanya mana? Mata. Mata mana? Kita kan. Keadaan ini dia berlaku dalam kehidupan kita, bukan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam Al-Quran. Allah datangkan dalam bentuk kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ujian kepada orang lelaki, ujian kepada orang perempuan juga. Orang perempuan, kita ni muslimah, kalau kita tak reti nak jaga pandangan mata kita, dia boleh bawa kita buat perkara-perkara yang mungkar. Dan kita ni takkan sedar, anak kita ke, suami orang ke, maaf saya sebut kalau kasar ya, suami orang ke, suami kawan kita ke, kita tak peduli sebab mata kita tu tadi. Kita tak peduli. Syaitan tadi Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kepada manusia. Mata kita ni, antara bentuk zina adalah zina mata. Bila kita tak mampu untuk mengawal mata kita sehingga kita boleh membayangkan perkara yang tidak, inilah zina mata yang Nabi SAW sebutkan. Sehingga nafsu itu mengawal diri kita dan kita tak kisah dan kita tak peduli siapa yang orang kita angaukan tu tadi. Nampak ya ayat? Orang yang kita angaukan tu tadi, kita tak peduli. Tapi agama menuntun kita, agama ni memberikan panduan kita kepada wanita, mata kita orang perempuan kena jaga, kemaluan kena jaga, supaya ia terkawal. Kadang-kadang jangan salahkan orang lelaki ya. Ya, jangan salahkan orang lelaki. Kadang-kadang ia bermula dari diri saya, diri kita semua. Kerana kita, mungkin saya tak menjaga aurat saya. Mungkin saya ataupun kita semua tak menjaga maruah diri kita. Itu yang menyebabkan mungkin orang lain tak mampu untuk menjaga mata mereka. Jadi kalau kita hendak memiliki orang lelaki, memiliki orang kata muslimin yang mana menjaga mata mereka, kita juga perlu menjaga diri kita. Dia sama-sama. Dia bukan satu pihak sahaja. Sebab itu kita lihat betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bila Allah berikan satu perintah menundukkan pandangan, Allah tak kata untuk orang lelaki sahaja. Tapi Allah juga ingatkan untuk orang perempuan. Maknanya ia berlaku kepada kedua belah pihak.
Sama-sama saling membantu untuk menjaga pandangan antara satu dan yang lain. Dia begitu. Dan yang paling penting kita lihat dalam kisah Imra'ah Al-Aziz itu tadi. Oleh kerana dia tak puas hati dengan Nabi Yusuf yang tidak mahu menerima ajakannya, dan teman-teman ini bila dah melihat ketampanan Nabi Yusuf dalam keadaan yang sedemikian, mereka pun pujuk Nabi Yusuf untuk menerima cadangan itu. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Sesungguhnya penjara itu lebih baik daripada aku mengikuti apa yang kalian sarankan. Betul? Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara kerana tidak mahu mengikuti apa yang diinginkan oleh Imra'ah Al-Aziz itu tadi. Kisah Nabi Yusuf kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Yusuf masuk dalam penjara beberapa tahun lamanya dalam penjara. Dalam penjara Nabi Yusuf bertemu dengan teman-teman yang mana baginda dakwahkan kepada keimanan dan tauhid. Di situ Nabi Yusuf alaihissalam baginda mentakwilkan mimpi dan kemudian datanglah kisah raja bermimpi yang mana mimpi itu datang setiap hari sehingga mengganggu kehidupan dia. Dia rasa tak tenang dengan mimpi dia. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli nujum yang mampu untuk mentakwilkan mimpi itu. Dan akhirnya rakan dia yang dulu satu dalam sel ni dengan dia dulu, dalam penjara ni, beritahu kepada raja, dulu masa saya dekat penjara ni, ada seorang pemuda ni dia boleh mentakwilkan mimpi. Apa kata tanya kepada pemuda ini? Yes. Raja tanya kepada Nabi Yusuf tentang takwil mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwil mimpi itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam bila raja tawarkan dengan kebebasan, dia kata tak, saya tak nakkan kebebasan itu setelah nama baik saya dibersihkan. Pada waktu itu dipanggillah wanita-wanita yang terlibat dalam majlis yang terhiris jari itu. Raja tanya, apa sebenarnya salah Yusuf ni sampai dia masuk dalam penjara? Dan pada waktu itu Imra'ah Al-Aziz pun berkata, sebenarnya yang salah adalah aku. Aku yang tak dapat mengawal nafsu aku. Itu yang menyebabkan aku masukkan dia ke dalam penjara. Pengakuan Imra'ah Al-Aziz di atas dosa dan kesilapan dia memasukkan seorang pemuda yang beriman kepada Allah yang tidak bersalah ke dalam penjara. Setelah bersih nama baik Nabi Yusuf ini, akhirnya dia pun keluar dari penjara dan raja memberikan dia dengan jawatan yang tertinggi. Antaranya disebutkan sebagai Menteri Keuangan Negara. Kerana takwil mimpi itu ialah berkaitan tentang ekonomi negara. Yang mana akan datangnya musim, nak kata pandemik bukan pandemik, musim kemarau yang menyebabkan Mesir perlu bersedia beberapa tahun untuk berhadapan dengan kemarau tersebut. Betul, kemarau melanda Mesir dan seluruh kawasan di sekitar bumi Mesir ini, sehinggalah pada kawasan tempat tinggal penginapan asalnya Kanaan, tempat ayahnya dan ahli keluarganya, yang mana pada waktu itu adik-beradiknya pun datang ke Mesir untuk mendapatkan bekalan makanan kerana Mesir pada waktu itu terkenal sebagai negara yang memiliki bekalan makanan yang begitu banyak kerana takwil mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf itu. Mereka datang ke Mesir, adik-beradik yang dulu pernah khianat dia tu kan. Datang ke Mesir, mereka minta bekalan makanan dan Nabi Yusuf lihat mereka tak kenal Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf kata, kalau nak bekalan makanan, bawa seorang lagi adik-beradik kamu, iaitu adik-beradik dia Bunyamin, yang seorang tu yang paling kecil. Aku akan berikan bekalan makanan kepada kalian. Mereka pulang ke Kanaan, adik-beradik pulang ke Kanaan. Mereka beritahu kepada Nabi Yaqub, menteri itu kata, kalau kita nak dapatkan bekalan makanan yang lebih, kita kena bawa Bunyamin. Tapi Nabi Yaqub kata, petak. Dulu kalian pernah menipu aku. Kalian janji untuk jaga Yusuf. Tapi apa yang berlaku? Kalian tak tunaikan janji itu. Sekarang ini Bunyamin nak bawa, aku sudah cukup terseksa dengan kehilangan Yusuf. Sehingga hilang penglihatan aku ni menangis, rindukan Yusuf. Nak bawa Bunyamin, kalau Bunyamin tu tak pulang bagaimana? Tapi adik-beradik Yusuf ini berjanji dengan nama Allah, kami akan jaga Bunyamin ini dengan sebaik-baiknya.
Dan dengan nama Allah itulah Nabi Yaqub mengizinkan mereka membawa Bunyamin ke Mesir. Bila datang sampai ke Mesir, apa yang berlaku? Nabi Yusuf buat satu rencana. Nabi Yusuf letakkan barang perhiasan raja dalam kantong Bunyamin yang menyebabkan Bunyamin ini tertahan di Mesir. Tak boleh bawa pulang Bunyamin ini. Adik-beradik dia ni balik dalam keadaan yang ketakutan. Kita nak cakap apa dengan abah? Tu kan. Nak cakap apa dengan abah ni? Bunyamin tak balik dengan kita ni. Kita dah janji dengan nama Allah. Kita dah jadi orang yang makan sumpah. Kita dah jadi orang yang makan sumpah. Sekarang ni Bunyamin tak dapat pulang ni. Sampai ke Kanaan. Bila diberitakan kepada Nabi Yaqub, Bunyamin tak pulang bersama dengan mereka. Nabi Yaqub dia makin berada dalam keadaan yang kesedihan. Tapi satunya yang Nabi Yaqub pesan kepada anak-anaknya, kembalilah kalian ke Mesir. Carilah Yusuf dan Bunyamin. Pada masa itu mereka masuk ke Mesir dengan satu nasihat daripada ayahnya. Masuk daripada pintu yang berbeza. Masuk daripada pintu yang berbeza. Kenapa? Sebab yang tampan ni sebenarnya bukan Nabi Yusuf seorang. Dalam adik-beradik ini sebenarnya semuanya yang tampan-tampan belaka. Untuk mengelakkan terkena ain, Nabi Yaqub memerintahkan anak-anaknya ini masuk daripada pintu-pintu yang berbeza. Masuk Mesir ni pintu yang berbeza. Supaya kalau mereka datang sekumpulan, orang nampak, ni beza ni. Nampak lain daripada yang lain. Grup ni akan menjadi bual bicara orang ramai. Mata-mata ni akan lihat, ketampanan satu grup ni yang datang ni. Sebab tu diperintahkan masuk daripada pintu yang berbeza. Bila masuk daripada pintu yang berbeza, dan lalu Nabi Yusuf AS tahu tentang kedatangan adik-beradiknya ini, Nabi Yusuf merintahkan para pengawal untuk cari adik-beradik ia masuk dalam istana. Dan di sinilah Nabi Yusuf pun beritahu kepada adik-beradiknya, sesungguhnya aku adalah Yusuf. Ini adik aku, Bunyamin. Adik-beradik ini terperanjat. Selama ini Yusuf kenal kita, kita tak kenal Yusuf. Kita biasanya akan kenal orang yang buat jahat pada kita kan? Betul tak? Kita tak akan lupa muka orang yang buat jahat pada kita. Sampai mati kita ingat muka dia. Macam tu. Ya, sampai bila-bila kita akan ingat muka dia tu. Sebab dia buat jahat pada kita, jahat yang bukan calang-calang ya. Kan? Mereka masukkan dia dalam periga buta, mereka jual dia, mereka pisahkan dia daripada ayah dia. Itu satu bentuk yang kita kata jahat yang bukan calang-calang. Macam mana boleh tak ingat? Mesti ingat punya. Mesti ingat punya muka dia. Ingat, 11-11 dia ingat. Mereka pun minta maaf kepada Nabi Yusuf atas apa yang berlaku. Itulah yang kita kata, Nabi Yusuf pun dia kata kepada adik-beradik dia, dia berikan baju dia kepada mereka, bawa pulang. Campakkan baju ini kepada ayah kalian, itu ayah kita. InsyaAllah penglihatannya kembali pulih. Sebab itu ada juga pendapat di kalangan para ulama, bila ada orang yang dia ni mabuk rindu, terlampau rindu, berikan pakaian orang itu kepada dia. Orang yang dia rindu tu, insya-Allah akan baiklah rindu tu. Nak bagi pada siapa baju saya? Tak, gurau je. Gurau je. Tengok semua macam dalam beg ni kan. Tengok semua dalam mau je. Nak bagi siapa baju saya tu kan. Supaya hilang rindu dia tu. Akhirnya, kita tutup kisah Nabi Yusuf AS. Kita dah sampai kepada last episodenya. Nabi Yaqub AS datang dalam keadaan yang penuh rindu rendamnya. Kan? Rindu yang dia dah rendam tu, yang dia dah betul-betul dendam tu, dengan baju yang dia bawa semua tu kan, datang bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Benarlah firasat dia selama ini bahawa Yusuf tak pernah mati. Yusuf itu hidup dan Yusuf itu ada di hadapan mata dia.
Berlakulah jejak kasih. Ya, jejak kasih antara ayah dan anak yang dah terpisah lama. Di sinilah kita kembali kepada mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu itu, ayahnya, ibunya, di kalangan para ulama tafsir, mereka mentakwilkan bulan dan bintang ini adalah kedua ibu bapanya. 11 bintang tersebut adalah 11 adik-beradiknya. Yang mana memang benar, dalam peristiwa jejak kasih itu, Allah tunjukkan ibu dan ayahnya serta ke-11 adik-beradiknya ini tunduk sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun kata kepada ayahnya, inilah takwil kepada mimpiku dahulu. Di kalangan para ulama mengatakan mimpi itu berlaku 40 tahun. Setelah 40 tahun berlakulah kisah ini. Ada juga di kalangan para ulama menyatakan setelah 80 tahun berlakulah mimpi ini. Dan pada waktu itu, inilah doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Panjang kisahnya. Ya, panjang kisahnya. Lalu ditutup dengan doa ini. Nabi Yusuf pun berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan kepada aku sebahagian daripada kerajaan. Maknanya Nabi Yusuf pada waktu itu, ketika adik-beradik dia bertemu dengan dia, ayah dan ibu dia bertemu dengan dia, dia sebagai seorang menteri Mesir. Maknanya memiliki sebahagian daripada kerajaan Mesir. Ada tanggungjawab ataupun bumi perbendaharaan Mesir itu berada di dalam tangan dia. Kemudian Nabi Yusuf berdoa di sini, wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Dan ya Allah, Engkau telah ajarkan kepada aku dengan takwil mimpi. Dalam kisah itu, kisah yang saya berikan itu tadi, Nabi Yusuf dia telah mentakwilkan mimpi dua rakannya dalam penjara. Dan yang paling memberikan impak ataupun kesan dalam hidup dia, Nabi Yusuf telah mentakwilkan mimpi raja. Kerana takwil mimpi yang dia berikan itulah yang menyebabkan dia berada pada jawatan dia pada waktu itu. Ini kita panggil, kalau kita rujuk kepada perenggan yang pertama dalam kitab kita, doa ini menghimpunkan pengakuan tauhid, penyerahan diri kepada Allah, ungkapan rasa memerlukan kepada Allah dan pernyataan tidak berlindung kepada selainnya. Dengan kata lain, di awal rangkap doa itu, bila Nabi Yusuf menyebutkan tentang kerajaan yang dia miliki, tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia sebagai orang yang mampu untuk mentakwil mimpi, itu adalah kurniaan yang tidak ada belah baginya Allah berikan kepada beliau. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala uji dia daripada kecil hinggalah dia dewasa. Lalu Allah tutup kisah dia dengan satu bentuk nikmat yang dia ucapkan di hadapan Allah. Ini kita kata kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Begitulah muslimah dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ujian. Allah berikan kita dengan ujian lagi. Kita rasa baru nak bernafas, Allah berikan lagi ujian. Begitu juga dalam hidup Nabi Yusuf itu tadi. Baru nak bernafas, ya Allah, mak pula goda. Baru nak bernafas, masuk penjara. Baru nak bernafas. Kita nampak di situ. Dia sebenarnya, saya lupa nak sebutkan dalam kisah itu, dia dah beritahu dah kepada rakan dia, bila kau keluar penjara ini, beritahu kepada raja tentang kisah aku. Tapi malangnya, rakan dia terlupa untuk beritahu kepada raja. Maknanya, dia rasa baru nak bernafas, kawan saya dah keluar daripada penjara. Kawan saya akan ceritakan kepada raja tentang kisah saya ini dalam penjara ini. InsyaAllah saya akan keluar. Tapi dia tak sebagaimana yang dia inginkan. Dia duduk lagi lama dalam penjara itu. Sampailah raja mimpi, barulah dia keluar. Maknanya kita rasa baru nak bernafas. Tapi Allah uji lagi. Tunggu lagi Yusuf. Belum lagi masanya kau keluar dari penjara. Tunggu lagi, tunggu lagi. Akhirnya barulah Allah keluarkan dia. Dia jumpa adik-beradik dia. Rasa-rasa itu bukan ujian.
Kerana apa? Bila adik dia Bunyamin ini didapati ada harta benda dalam beg dia, harta benda raja dalam beg dia ini. Apa kata abang dia? Dia ni macam Yusuf, pernah mencuri. Kita tak buat benda tu, fitnah. Depan-depan ni orang fitnah kita. Ujian ni. Rasa macam nak cepuk. aku tak curi, kau kata gitu kat depan adik aku ni kan. Yalah, memang dia perangai ni. Abang dia kata perangai Bunyamin ni sama macam Yusuf. Mencuri. Dia kata gitu. Allah sebut dalam Al-Quran. Nampak ujian itu datang bertimpa-timpa dalam diri Nabi Yusuf. Tapi kita lihat, Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan satu natijah, satu penutup kisah yang begitu indah. Dengan pertemuan. Dengan pertemuan yang dia inginkan bertahun-tahun. Selama 40 tahun. Dia inginkan pertemuan ini. Setiap hari dia rindu pada ayah dia. Setiap hari dia rindu pada ibu dia. Tapi akhirnya Allah berikan apa yang dia inginkan. Setelah dia berhadapan dengan ujian demi ujian dalam hidup. Ini yang kita kata, ujian dalam hidup kita dia akan berlaku silih berganti. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan sesuatu yang tak pernah kita sangka-sangka. Yang pada asalnya mungkin kita rasa Allah dah tak mungkin beri apa yang kita hendak. Kerana begitu lamanya masa, 40 tahun, bahkan ada riwayat mengatakan 80 tahun. Tapi kita lihat betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Allah akan beri kepada orang yang benar-benar sabar. Allah tak pernah menyanyiakan kesabaran kita dalam kehidupan ini. Dan akhirnya Allah akan tunjukkan kepada kita yang maha berkuasa menentukan setiap sesuatu adalah Dia. Bukan kita. Sebab itu di sini Nabi Yusuf doa tadi, Fatiras samawati wal ard. Allah itulah yang memiliki langit dan bumi. Tanda bukti kekuasaan Allah yang maha segala-galanya. Kita makhluk tak mampu untuk buat apa yang kita hendak. Tapi ia tetap berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa yang sama, Nabi Yusuf kata apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kerana agungnya Allah, kerana tingginya Allah, kerana maha berkuasanya Allah. Nabi Yusuf alaihi salam menyebutkan dalam doa ini, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Allah lah yang akan lindung kita ni muslimah dekat dunia dan akhirat. Sebab itu bila kita susah, kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Dia kalau nak senang boleh sahaja, dia ikut saja cakap mak angkat dia tu tadi. Tapi apa kata dia? Qala ma'azallah, ini taqwa namanya. Ketakutan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan kepada dia dengan jalan keluar, Allah akan berikan kepada dia dengan solusi. Itulah yang berlaku dalam hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana apa? Dalam sepanjang hidup dia, yang dia yakin Allah itulah pelindung dia. Apa pun yang berlaku dalam hidup dia, masuk dalam penjara, adakah itu menggugat kehidupan dia, menggugat keimanan dia, menggugat kenabian dia? Tidak sama sekali. Kerana dia yakin Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya Esa, Allah Azza wa Jalla. Sebab itu permintaannya yang terakhir dalam doa ini, oleh kerana Allah itu telah beri aku segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan apa yang dulu aku minta.
Dia kata kepada Allah, wa tawaffani muslimah. Matikanlah aku dalam keadaan sebagai seorang yang beriman, seorang muslim. Wa alhiqni bis-salihin. Dan gabungkanlah aku, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Pada perenggan yang kedua di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia nyatakan begini. Di dalamnya, dalam doa ini disebutkan juga pengakuan bahawasanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam adalah tujuan utama seorang hamba. Kita semua hidup di atas muka bumi ini, kita ada satu tujuan, untuk mati sebagai seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Tidak kira apapun ujian dan cabaran dalam kehidupan kita. Yang penting sekarang kita nak mati dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan yang mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Kemudian disebutkan di sini, dan semua itu ada di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Sebab itu kita minta kepada Allah. Kerana kita tahu yang menentukan di akhirnya adalah Allah. Tapi yang menguatkan pengakhiran kita adalah doa kita ni kepada Allah. Sebab tu kita perlu minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Orang yang mati, dia beriman kepada Allah. Nabi SAW sebutkan, orang yang beriman dalam hatinya ada la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Sebab itu kita nak mati dalam keadaan seorang yang beriman kepada Allah. Ini yang diminta oleh Nabi Yusuf AS. Matikan dia dalam keadaan seorang yang Muslim dan wa alhiqni bis-salihin. Pada perenggan kita yang terakhir di sini disebutkan, terkandung pula di dalam doa tersebut pengakuan hamba akan kebangkitannya kembali kelak dan permohonannya agar dikumpulkan bersama orang-orang yang meraih kebahagiaan. Kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati, kita masuk ke dalam alam barzakh. Kita ada hari kebangkitan. Dan pada hari kebangkitan ini, kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Al-mar'u, seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Itu kata Nabi SAW. Sebab itu ada sunnahnya kita ini mengasihi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kerana kita ingin dibangkitkan, kerana kita ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh, bersama dengan ahli keluarga kita yang saleh dan saleha, bersama dengan teman-teman kita yang saleh dan saleha. Kerana itu memang akan berlaku. Sebagaimana permintaan Nabi Yusuf di sini. Dan Nabi SAW juga telah menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan kita bersama dengan orang yang kita kasihi. Tapi lihat juga bagaimana amalan dan keadaan diri kita. Sebab itu penting doanya tadi, amalan kita, apa yang kita buat, apa yang kita inginkan semasa kita hidup. Moga-moga pengakhiran kita adalah pengakhiran yang terbaik. Husnul khatimah, meninggal dunia sebagaimana kita hidup sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, orang yang solat, yang berpuasa, orang yang menunaikan umrah dan haji, yang beriman dengan qada dan qadar. Begitulah kita ingin ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Mudah-mudahan pengakhiran kita semua adalah husnul khatimah. Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kerana itu jugalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah ingatkan kepada kita dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-102. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan orang yang menyerahkan diri
kepada Allah. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.